Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamil bin Kamaluddin. Kami daripada grup 16 di mana tajuk pembentangan kami adalah politik perkauman masih tegar di Malaysia. Okey. Apa itu politik? Politik ni adalah satu aktiviti yang menghubungkan dengan kekuasaan, termasuk kuasa untuk mempengaruhi, membentuk susunan masyarakat, serta ia juga menentukan tujuan-tujuan dan hala tuju negara. Okey. Politik moden tanah air dikenalkan pada tahun 1906 di mana dengan penerbitan Akhbar Al-Imam oleh Tahir Jalaluddin. Dan sehingga ke hari ini, politik tanah air pada masa sekarang didominasi oleh 3 suku kaum yang terbesar di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan juga India. Okey. Permulaan politik di Malaysia. Permulaan politik Malaysia ni bermula sejak pada zaman kolonial British di mana penjajah ini memperkenalkan dan membuat dasar pecah perintah di mana dasar ini mengasingkan 3 kaum ini, Melayu di bahagian perkampungan, Cina di bahagian bandar, bahagian Lombong, dan kaum India di bahagian estate ataupun ladang-ladang. Okey. Tujuan mereka buat dasar tersebut adalah untuk mengelakkan berlakunya penyatuan antara penyatuan kaum di dalam negara Malaysia, dan ini akan menggugat penguasaan British di tanah Melayu. Okey. Kesan dasar pecah perintah ini telah menghasilkan stereotip yang negatif dan menebas sehingga kini di mana isu-isu ataupun aspek perkauman sering dinaikkan. Okay. Kita ada beberapa stereotip kaum di Malaysia, iaitu Melayu. Ini stereotip ni dikenali dengan sifat pemalas, tidak boleh berdikari, konservatif dan juga tidak mudah merubah. Kaum Cina pula kaum yang dikenali dengan kaum yang tamak, suka berbising dan serta pentingkan diri sendiri. Dan kaum India juga dikenali dengan julukan kaum yang kuat, minum arak, licik, kedekut dan putar belit. Jadi stereotip kaum ini juga mempengaruhi percaturan politik di negara kita. Okey, sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syahmi bin Zaharuddin dan saya akan menerangkan parti politik berasaskan kaum di Malaysia. Terdapat banyak parti politik yang berasaskan kaum utama di Malaysia, iaitu Melayu, Cina dan India. Okay, yang pertama adalah United Malays National Organisation ataupun dikenali sebagai UMNO. Ianya memperjuangkan nasib kaum Melayu yang baru merdeka. Dan kita akan dapati dengan function yang sama untuk kaum Cina diketuai oleh MCA, manakala kaum India diketuai oleh MIC. Manakala Parti Islam Malaysia pula menekankan Islam dalam matlamat parti, tetapi pada masa yang sama didominasi oleh kaum Melayu. Okey, kita pergi ke slide seterusnya. Parti Tindakan Demokratik DAP, ianya mendakwa parti itu untuk pelbagai kaum, tetapi didominasi oleh kaum Cina. Daripada ketuanya iaitu Lim Kit Siang sampai dia punya yang atas lah. Manakala Parti Keadilan Rakyat PKR menunjukkan wajah berbilang kaum di dalam parti, tapi parti itu paling menarik sokongan orang Melayu untuk mendapatkan sokongan politik dan undi orang Melayu itu. Ya, untuk slide yang seterusnya iaitu faktor yang mendorong kepada isu perkauman dalam politik. Saya akan memberitahu yang faktor pertama adalah keluarga dan institusi pendidikan. Okey, yang dibagi tahu oleh Alman 1984, meletakkan ejen keluarga dan sekolah adalah yang paling dominan dalam proses sosialisasi politik, iaitu pengaruh keluarga pada zaman kanak-kanak memberi kesan kepada pembentukan sikap politik dan tingkah laku sebelum meningkat dewasa. Okey, peranan ibu bapa dalam
memberi dorongan dan sokongan pada anak-anak kepada politik perkauman di Indonesia. Amat memberi kesan yang besar. Contohnya daripada kecil kita diajar yang orang Cina ini adalah kaum yang paling resis, manakala orang India ni macam yang kaum yang selalu minum arak ke toddy kan. Tetapi itu semua adalah tidak benar. Jadi bagi pada pihak ibu bapa harus memberikan pandangan yang baik kepada anak-anak, dan anak-anak akan berfikir secara sendirinya. Okey, kita sudah habis untuk peringkat keluarga. Kita akan pergi pada institusi pendidikan pula. Okey, institusi pendidikan berdasar kaum telah diasaskan pada zaman penjajahan British, tetapi masih berterusan sehingga sekarang. Pelik kan? Kita dah dekat 70 tahun merdeka, tetapi kita punya sistem pembelajaran masih mengamalkan sistem sekolah vernacular, sekolah pengasingan kaum lagi lah. Melayu dengan sekolah kebangsaan, lepas tu Cina dengan sekolah kebangsaan Cina, serta India dengan sekolah kebangsaan Tamil. Mengikut laporan Barnes 1980, terdapat satu cadangan agar sistem pendidikan berteraskan bahasa Inggeris dan Melayu, tetapi ditentang hebat oleh orang Cina. Itulah. Okey, sekian saja daripada pihak saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akmal bin Sumardi. Saya akan menerangkan faktor yang mendorong kepada isu perkauman di dalam politik. Faktor kedua ialah dasar ekonomi British, iaitu dasar pecah dan perintah yang dilakukan oleh British ketika mereka menjajah tanah Melayu pada suatu masa dahulu. Dasar ini adalah pengasingan berdasarkan zon kemakmuran ekonomi yang dimulakan British untuk mengaut aset negara lah. Pecah dan perintah ini adalah dengan cara mengasingkan setiap kaum dan meletakkan mereka di zon-zon ekonomi yang tertentu. Seperti contoh, kaum Melayu diletakkan di kawasan kampung supaya menjadi pembekal bahan makanan, menyebabkan mereka tiada mobiliti sosial, di mana mereka tidak dapat melanjutkan pelajaran, tiada pendidikan, kemudian hanya boleh bergaul di dalam masyarakat Melayu saja dan tidak bercampur dengan kaum-kaum yang lain. Okey. Seterusnya adalah kaum Cina dan India. Mereka diletakkan di dalam sektor ekonomi. Seperti Cina diletakkan di kawasan Lombok untuk mendapatkan biji besi dan emas, dan kaum India diletakkan di kawasan estate dan ladang getah, yang di mana ekonomi ini adalah lebih bagus memihak kepada Cina dan India berbanding dengan orang Melayu. Disebabkan kawasan ekonomi diberikan kepada orang Cina dan India, menyebabkan kaum Melayu dipinggirkan dan naikkan lagi sikap prejudis dan prasangka yang sukar dikawal. Kemudian hasil daripada dasar ekonomi British ini menjadi permulaan kepada perjuangan etnik. So setiap kaum dia nak mengangkat budaya sendiri, kepentingan etnik sendiri, semua merdeka. Persoalan yang banyak timbul ialah paling utama bahasa rasmi, bahasa apa yang patut digunakan sebagai bahasa pengantar, dan kemudian pendidikan. Disebabkan dasar ini, pendidikan dia menjadikan pendidikan di Malaysia terbahagi kepada Melayu, Cina dan India. So terdapatlah kemunculan sekolah-sekolah jenis Melayu, jenis India dan jenis Cina. Menurut Abu Shkar, pihak penjajah pada masa itu iaitu pihak British, dia langsung tak ambil peduli untuk menangani masalah terbabit, lalu menyebabkan masalah perang kaum yang terus sampai hari ini muncul. Walaupun selepas merdeka, sentimen perkauman tu masih ada. Itu untuk faktor dasar ekonomi British. Kemudian faktor ketiga ialah media sosial dan akhbar. Pada masa dulu, penduduk luar bandar dia hanya menerima informasi daripada media arus perdana. Contoh pada masa tu ada akhbar utusan saja yang kepada kaum Melayu. So mereka hanya bergantung pada itu untuk mengetahui perkembangan politik.
Kemudian akhbar-akhbar etnik iaitu Melayu, Cina dan India, dia memang akan ada akhbar-akhbar sendiri, memang tak akan lari daripada sentimen perkauman. So apabila setiap kali ada akhbar, mesti akan ada berita pasal politik yang memburuk-burukkan orang Melayu, burukkan orang Cina dan burukkan India. Dan dijadikan alat untuk menyebarkan propaganda kaum masing-masing dan menyebabkan fitnah. Pada masa itu tak ada lagi prinsip-prinsip tanggungjawab sosial dalam penerbitan akhbar, as long as akhbar mereka laku dan mereka memperjuangkan hak dan kepentingan etnik sendiri. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Abdul Hakim bin Muhammad Jasni. Tidak lupa juga kepada Dr. Nik Muhammad Zaim Abdul Rahim, di mana memberi peluang kepada saya untuk membentangkan berkenaan isu perkauman ini. So untuk hari ini saya akan bentangkan berkenaan faktor yang mendorong kepada isu perkauman di dalam politik. Terima kasih kepada Akmal, di mana beliau telah membentangkan sedikit sebanyak berkenaan faktor yang mendorong. Okey, untuk kali ini saya akan sambungkan berkenaan faktor yang mendorong kepada isu perkauman dalam politik. Okey, seterusnya bagi poin yang keempat, iaitu persatuan perkauman. So berkenaan isu persatuan perkauman ni, okey, hala tuju hampir kesemua parti-parti politik bersifat perkauman. Okey, di mana kita mendapat tahu, okey, untuk parti Cina, so Cina je. Okey, untuk parti India, untuk India je. Okey, sekarang ni kita nak wujudkan satu perpaduan. Untuk perpaduan parti di mana semua berpeluang untuk membangunkan negara, bukan menyebabkan perkauman. Okey, seterusnya adalah persatuan orang Cina kepada pengasasan parti politik Cina. Okey, ini seperti yang saya cakap tadi, di mana jika persatuan Cina hanya untuk orang Cina saja. So untuk isu-isu macam ni kita dapat mengelakkanlah, supaya orang zaman sekarang dia berfikiran terbuka. Bila berfikiran terbuka, dia akan masuk ke dalam zon yang menyeluruh. So bukan kepada fokus pada satu, iaitu pada orang Cina saja, bukan. So kita sekarang ni fokus kepada negara yang perpaduan, negara yang berpolitik demokrasi secara bersama. So seterusnya adalah berperanan merealisasikan kepentingan dan kehendak mereka. Yang ni kita bak kata orang selfish lah. Kita tak nak ada melibatkan kepentingan persatuan itu saja. Okey, seterusnya adalah instrumen yang paling efektif dan bertindak secara langsung dalam membina corak pemikiran politik masyarakat. Okey, seterusnya adalah contoh-contoh isu perkauman. Okey, yang ni yang paling famous, iaitu peristiwa 13 Mei 1969, di mana rusuhan kaum yang menjadi kemuncak masalah perpaduan. Di sini adalah ceritanya adalah isu perebutan kuasa lah. Berebut kuasa. Okey, yang ni nak conquer yang ni pula nak hak yang ni. So menjadi isu. Okey, so menyebabkan kehilangan nyawa serta harta benda. Okey, seloknya benda ni, isu-isu ini kita dapat kontrol lah. Sebab apa? Yelah, bila bermain dengan harta, bila bermain dengan darjat, so benda tu akan menjadikan satu sifat kemarahan sehingga dapat menyebabkan kehilangan nyawa, iaitu bertumpah darah lah. Ianya adalah berpunca daripada pilihan raya umum 1969. Ya, seperti yang saya cakap tadi, adalah perebutan kuasa. So maksudnya sangguplah bertumpah darah demi mendapatkan nama. Okey, sebenarnya calon-calon pilihan raya membangkitkan isu-isu sensitif. So ini adalah contoh-contoh isu-isu perkauman yang sering terjadi di sistem politik kita. Bukan nak cerita pasal 13 Mei 1969 sahaja, tetapi pada waktu sekarang pun ada, cuma kita boleh kontrol. Cuma kita adanya cara untuk mengatasinya. Sebab apa? Dulu terlalu terbuka dan sistem kita kurang, sistem keselamatan kita kurang kuat.
So menyebabkan adanya kehilangan nyawa dan serta benda lah. So dekat sini saya ingin terangkan isu-isu perkauman ni sebenarnya sepatutnya tidak terjadi. Sepatutnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk kekalkan positif dan menerapkan perpaduan dalam diri supaya tidak adanya isu-isu percanggahan, okey, di antara kaum-kaum. Sebenarnya isu yang dibangkitkan dalam peristiwa 13 Mei 1969 itu adalah isu-isunya adalah bahasa kebangsaan. Yang kedua adalah kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiga adalah hak kerakyatan bukan Melayu. Okey, ini memang kita sebagai rakyat Malaysia sepatutnya tidak fokus kepada satu perkauman. So ini kita adalah sebagai rakyat yang majmuk, negara yang majmuk. So kita hendaklah bagi adil kepada yang mana supaya tidak mewujudkan isu hak ni. Sebenarnya Parti Perikatan UMNO, MCA, MIC mengalami kekalahan teruk. Okey, sebenarnya kehilangan 2/3 kerusi dalam Dewan Rakyat. Okey. Sebenarnya okey, di sini adalah cara mengatasi isu perkauman di dalam politik. Okey. So cara-cara untuk mengatasi isu ini adalah haruslah memahami latar belakang setiap kaum untuk mewujudkan nilai toleransi. Okey, seterusnya menganut nilai-nilai sejagat, terutamanya prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan hak-hak manusia untuk mengatasi fahaman kaum yang sempit. Okey, yang terakhir adalah dasar asimilasi harus diperkuatkan dengan memasukkan sekolah aliran vernakular untuk ke arah pendidikan satu bangsa, satu negara. Okey, apa-apa cara yang saya terangkan tadi adalah cara-cara kita mengatasi supaya kita hidup dalam keadaan perpaduan, majmuk, bertolak ansur, bekerjasama sama-sama dalam satu negara. Sebab apa-apa isu perkauman ni adalah lebih kepada kepentingan diri sendiri, kepentingan kaum sendiri. Bukan kita bila berada di dalam satu negara yang majmuk, satu negara yang berbilang kaum, so kita kena ada satu sifat bekerjasama. Okey? Supaya adanya toleransi di situ. Okey, sampai di sini saja saya punya pembentangan. Maaf jika ada kekurangan sebab saya pun rushing ni dalam kereta je present. Okey, so terima kasih kepada Dr. Nick. So sampai di sini saja kami punya pembentangan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.